yang tadi menjelaskan bahawa siapa yang nak sebahagian daripada Lailatul Qadar itu diperoleh olehnya, maka hendaklah dia bersama dengan imam sampailah kepada imam memberi salat yang terakhir sekali. Jadi moga Allah SWT beri pada kita pada malam ini kesempatan untuk mendapat kemuliaan tersebut. Pada malam ini saya nak ajak tuan-tuan untuk merenung satu perkara yang penting yang setiap kita akan melaluinya dalam hidup, iaitu satu bab daripada bab akidah yang menjelaskan tentang syurga yang diperuntukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang-orang beriman. Sebagaimana orang-orang beriman ni di dunia mereka gembira duduk bersama, makan roti bersama, bersembang bersama, salat tarawih bersama, ya, banyak buat aktiviti bersama, maka demikian juga mereka masuk syurga besok pun akan dalam bentuk berombongan, bergerombolan, berkumpulan. Sebagai contohnya Allah SWT menjelaskan surah Az-Zumar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Maka dibawalah mereka yang masuk syurga itu ke dalam syurga secara berombongan, berkumpulan. Kata para ulama, sebagaimana mereka ni berkumpulan, duduk berkumpul-kumpul, berusra di dunia, maka demikian juga di akhirat mereka pun akan masuk syurga secara beramai-ramai. Itu sebab tuan-tuan digalakkan kita ni di dunia untuk mencari sahabat-sahabat yang saleh, kerana sahabat-sahabat yang saleh ni bakal memberi syafaat kepada kita di akhirat kelak. Iaitulah dalam kumpulan hadis yang dihimpunkan oleh Al-Imam An-Nawawi dan Riyadhus Salihin, bila mereka ni berkumpul di akhirat, maka mereka akan saling bertanya satu sama lain, mana fulan bin fulan ya? Dulu kita bersama dengan beliau, mana dia tak nampak? Tak nampak lah. Lalu mereka ni saling bertanya satu sama lain, akhirnya mendapat tahu fulan yang dimaksudkan itu tiada bersama dengan mereka dalam orang-orang bertakwa, duduknya dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu sahabat-sahabat yang meramai-ramai ini akan memberikan syafaat kepadanya, minta kepada Allah sama ada segerakan hisab ataupun diampunkan terus. Lalu dia akan bersama menyertai kembali kumpulan orang-orang beriman yang dahulu di dunia dia menyertainya. Tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, ini adalah keutamaan berkawan dengan orang-orang saleh. Sebenarnya syurga yang diperuntukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang beriman ni mempunyai banyak pintu. Itu sebab disebut dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, faman kana min ahli salati du'iya min babis salah, wa man kana min ahli al-jihad du'iya min babil jihad, wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah, wa man kana min ahli siyam du'iya min babis siyam wa babi rayyan. Orang yang rajin bersalat, dia akan masuk syurga melalui pintu yang namanya pintu salat. Orang yang rajin puasa, dia akan masuki syurga melalui satu pintu khusus untuk orang berpuasa, namanya pintu Ar-Rayyan. Orang yang rajin bersedekah, dia akan masuk syurga melalui pintu namanya pintu sedekah. Dan orang yang rajin berjihad, dia akan masuk syurga melalui pintu yang namanya pintu jihad. Ya, kasih sayang Allah SWT, rahmat Allah ni mengetahui bahawa kita ni orang beriman tak mampu nak buat semua benda pada satu masa. Dengan sebab itu para ulama mengingatkan kita, kalau kita sudah pun mengetahui kita punya kelebihan dalam satu-satu perkara, maka kekal melakukannya sampai kita mati, tuan-tuan. Ya, kita akan lihat di kalangan kita ni orang tak upaya, tak sempat datang sembahyang tarawih kerana dia bawa lori. Ya, maka bekerjalah dia dengan jujur kerana dia juga akan masuk syurga. Ada orang yang dia tak dapat nak sembahyang tarawih, tak dapat nak sembahyang malam, tetapi dia mempunyai ibu yang dijaganya dengan bersungguh-sungguh. Ibu yang sudah tidak berkaki ini dipotong kerana kencing manis, dan adik-beradik tidak mahu menjaganya, maka dialah yang bersihkan, menukarkan pampers, menyediakan tempat tidur, menyediakan makan, minum, pakai dan sebagainya, tak mahu dia membebankan kepada isterinya. Maka orang ini akan masuk syurga dalam pintu ketaatan kepada ibu bapanya. Dan ada pula di kalangan orang-orang beriman ini yang masuk syurga melalui pintu tawakal. Apa maksud tawakal, tuan-tuan? Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Apa maksud tawakal? Tawakal adalah kita mewakilkan Allah dalam keputusan-keputusan yang telah pun kita rancang. Contoh, anak kita belajar bersungguh-sungguh, kemudian masuk periksaan, menyerahkan urusan periksaannya kepada Allah, berapa yang Allah nak beri, dia redha untuk menerimanya. Ya, seorang anak perempuan dipinang orang, dia pun istikharah, bertanyalah kepada ayah ibunya apakah layak lelaki itu berkahwin dengannya. Ayah ibunya pun memeriksalah kepada orang-orang yang selayaknya, maka dilihat bagus, patut berkahwinlah. Maka mereka ini bertawakal kepada Allah SWT selepas berusaha dan selepas mengenal pasti apa yang patut dilakukan. Kalau dalam dunia ni, tuan-tuan, kita meletakkan manusia sebagai wakil dalam banyak urusan kita. Kami di Damansara Damai contohnya, sebelum pihak raya ramailah parti politik datang minta kepada kita mengundinya.
Ya, masing-masing memberi bagai-bagai jaminan. Ada kata nak buat jambatan, sungai tak ada pun tak apalah buat jambatan, nanti kita buat sungai kemudian. Tuan-tuan ya. Tapi lepas pilihan raya habis, semua hilang batang hidung. Jam tetap jam juga di Damansara Damai. Nak keluar pagi-pagi daripada sembahyang subuh 6.30, dapat keluar dari situ 8.30 dah kira baik lah tuan-tuan. Mana pergi janjinya, semua hilang. Ahlan wa sahlan wa jalan. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, demikianlah kita menjadikan manusia sebagai wakil. Tapi kalau menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai wakil, namanya tawakal. Orang yang bertawakal tinggi ini akan mendapat kemuliaan di akhirat. Iaitulah satu pintu syurga ini, namanya pintu tawakal. Ada setengah ulama mengatakan bahawa pintu syurga ni ada 8, iaitu berpandukan kepada satu hadis sahih riwayat Muslim. Ma minkum min ahadin yatawaddau fayublighu aw yusbighul wudu' summa yaqul asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha sya'. Siapa yang mengambil wuduk dengan sempurna, melebihkan bahagian basuhan wuduk itu lebih daripada kadar yang sepatutnya tanpa pembaziran, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dengan doa ini, selepas wuduk itu, maka dia akan dipanggil untuk memasuki pintu syurga. Suruh dipilih di mana satu yang dia hendak daripada 8 yang telah terbuka di hadapannya. Ini berarti ambil wuduk, ambil secara sempurna lah tuan-tuan. Kerana kalau kita perhatikan pada hari Jumaat, orang ambil wuduk ramai yang tak sempurna tuan-tuan. Kalau tak sempurna wuduk ni, macam mana nak sempurna salat Jumaatnya? Kalau salat Jumaatnya tak sempurna, macam mana nak mencegahnya daripada perkara-perkara yang mungkar? Ya, diulur je tangan dia macam tu. Tengok tuan-tuan, kakinya pula diulur je macam tu, tak pula diratakan di kawasan-kawasan, letak di tumit. Kalau nak kata budak ni umur 4 tahun, tak apa tuan-tuan, 14 tahun boleh tahan juga, 40 tahun lebih, 50 tahun, 60 tahun, rambutnya dah putih, ambil wuduk pun tak sempurna tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Macam mana sembahyangnya nak sah agaknya? Kan? Itu tak masuk lagi yang duduk main WhatsApp ketika sembahyang Jumaat, khutbah sedang disampaikan, yang sedang bersembang, tak masuk lagi. La ilaha illallah. Yang sedang memberi belah lagi ketika azan sudah berkumandang hari Jumaat, selamba jadi makan tempe tu tuan-tuan. Kan? Selamba dia makan rojak, selamba dia makan nasi ayam kukus. Orang ini tidak sedar kudrat Allah Subhanahu wa taala dan ketetapan Allah, kewajipan Allah dalam hidup ni. Ya. Jadi kembali kepada hadis ini, orang yang mengambil wuduk dengan sempurna, membasuh dengan sempurna, dia akan diseru masuk syurga. Manusia mana pintu yang dikehendaki olehnya, dia buat pilih mana yang dia nak. Ya, kata Al-Imam Al-Qurtubi, sebenarnya pintu yang dimasukkan dalam hadis ini 8, bukanlah bererti 8. Kerana 8 dalam bahasa Arab ini bermaksud banyak. Sebenarnya iman itu disebut dalam hadis ada 70 cabang, sab'ina aw bid'un wa sittuna syu'batan. Iman ni ada 60 cabang lebih ataupun 70 cabang. Yang paling tinggi adalah kalimah la ilaha illallah untuk disampaikan kepada ummah, dan yang paling rendah iaitu membuang sesuatu yang menyakitkan di jalan. Ya, imatatul adza anit tariq, menjauhkan benda-benda yang berbahaya daripada menyusahkan orang di jalan. Kalau zaman dahulu kata para ulama, itu merujuk kepada batu, merujuk kepada kayu, merujuk kepada benda-benda yang menyusahkan. Tapi kata Dr. Muhammad Imara, seorang mufakir dari Mesir pada hari ini, tamadun menyaksikan bahawa orang yang mulia, orang yang civilized adalah orang yang jaga kebersihan. Ya, orang jaga kebersihan ni pun masuk syurga juga melalui pintu kebersihan tuan-tuan. Kalaulah kita pergi ke negara-negara maju yang disifatkan maju tuan-tuan, ya, mengikut apa yang disenaraikan oleh Newsweek contohnya, the best 40 country to stay in the world, 40 negara yang terbaik untuk tinggal padanya, menyenaraikan semua negara-negara yang disifatkan maju, G7 dan sebagainya. Ya, malangnya daripada listing yang ada 40 buah negara tu, tak ada satu pun negara umat Islam yang masuk. Mungkin Turki yang terdekat 40. Selain daripada itu, negara kita Malaysia nombor 45. Okey apa, nombor 45 terbaik, terkeluar daripada 40. Ya, mengambil kira di sini kebersihan nombor 1. Kebersihan ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi ke negara-negara disifatkan maju ni, jumpa plastik pun pungut masuk dalam kocek. Mereka pun tak pakai botol macam ni tuan-tuan, mereka pakai botol kaca. Kerana botol ni tidak akan lupus, tidak akan rosak, tidak akan luput. Beratus tahun, mungkin 1000 tahun dia tak akan rosak. Ya, bersih. Kalau tuan-tuan pergi ke Belanda, contohnya tuan-tuan lihat longkangnya pun macamlah sungai yang mengalir bersih tuan-tuan, longkangnya. Macam mana dia buat ya? Ya, itiknya berenang, bertelur tepi longkang, longkang yang bersih tadilah. Tak ada siapa pun ambil telurnya. Cuba kat sini tuan-tuan, tak disembelih itik ni nanti. Tuan dimulakan Allah sekalian. Ya,
Jadi diambil kira perkara ni iman adalah perkara kebersihan sebenarnya. Tapi kita tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi sekalian, orang Islam, sebutlah orang Islam di mana saja mereka berada, sangatlah pengotor tuan-tuan, amat menjijikkan. Kalau kita pergi ke flat-flat pada waktu seperti ini, lepas berbuka puasa, kita akan lihat limpahan rezeki, makanan yang terbuang, membukit tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, dibuang begitu saja untuk menjadi makanan anjing dan juga kucing, binatang-binatang liar, kotor, amat memalukan tuan-tuan. Sedangkan perkara ini kalau kita lihat adalah bercanggah dengan iman. Orang yang masuk syurga salah satu sebabnya kerana menjaga pandangan mata daripada benda-benda yang menyusahkan orang dan menyakiti orang-orang lain. Usahakan pergi jauh tuan-tuan. Australia jauh, tuan-tuan pergi ke Singapura. Tuan-tuan pergi ke Singapura. Singapura kalau masuk dalam tandasnya, keep our toilet dry and clean, bersih. Termasuk tandas di masjid-masjidnya. Cara airnya jatuh pun bila kita ambil wudu, jatuhnya tidak mercik pada pakaian kita. Dia ada sistem pipe yang sangat hebat. Ya, bersih. Tandasnya apa semuanya bersih. Dahulu lebih 10 tahun lalu dibuat satu undang-undang, siapa yang masuk tandas tidak flush, keluar, kamera dapat tangkap, dia akan kena denda 150 hingga 300 dolar. Hari ini sama dengan 1000 ringgit kita lebih kurang. Kalau dia tahu orang ni pegawai tinggi, gajinya banyak, dia mampu bayar, itu tak ada apa baginya, maka dia akan dipakaikan pakaian cleaner, disuruh servis di kawasan pembersihan selama sebulan, supaya dia buang attitude pengotor dia itu tuan-tuan. Kita agak-agak kalau kita pergi ke masjid macam mana agaknya tuan-tuan. Saya harap masjid tuan-tuan taklah seperti yang dimaksudkan, dengan ensilnya tidak ada pipe untuk membasuh najis yang termasuk dalam lubang jamban. Boleh bayangkan agak-agak tuan-tuan. Ya Allah, apalah punya pengotor umat Islam tuan-tuan ni. Padahal senang-senang orang masuk syurga ni salah sebabnya kerana dia menjaga kebersihan tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Itu sebab Al-Imam Qurtubi berkata dalam Tazkirah, pintu syurga ni lebih daripada 8. Lalu beliau menamakan bilangannya yang lain, antara lain iaitu pintu taubat. Ini lagi satu pintu masuk syurga, pintu taubat. Lagi pintu umrah, pintu haji, pintu silaturahim. Pintu silaturahim ni bererti menjalin hubungan kekeluargaan dijaga tidak putus. Jangan kita silap faham, kerana Ibnu Hajar berkata bahawa maksud silaturahim adalah hubungan kekeluargaan yang dijaga dengan orang yang punya hubungan darah daging dengan kita. Orang Melayu banyak tersilap. Nanti lepas raya buat open house, mai ramai. Ini silaturahim. Ini bukan silaturahim tuan-tuan. Kawan semasjid, sesurau, setempat kerja, ini bukan silaturahim. Ini ukhuwah Islamiyah. Beza. Silaturahim adalah orang yang punya hubungan darah daging dengan kita. Adik-beradik, ipar dua, saudara mara, pakcik, makcik, sepupu, dua pupu, tiga pupu dan sebagainya. Itu silaturahim. Kerana kata Ibnu Hajar, rahim adalah merujuk pada rahmah yang merupakan salah satu sifat Allah, ataupun rahim orang perempuan merujuk kepada datangnya kita ramai-ramai ini daripada seorang wanita yang kemudiannya berkembang biak menjadi keturunan yang ramai. Maka itu sebab dipanggil sebagai rahim. Kalau kita panggil ni kawan saya nak jalan silaturahim, itu salah tuan-tuan. Dari sudut hukum Islam salah. Hukum bahasanya, hukum fiqahnya salah. Itu adalah ukhuwah Islamiyah. Itu perkara nombor 2. Yang nombor 1 adalah silaturahim. Jadi orang masuk syurga kerana menjaga silaturahim. Lagi kata Imam Al-Qurtubi, juga orang masuk syurga ini kerana ilmunya. Lalu beliau berkata, aku seorang ulama, aku tidak mampu qiyamul lail, aku tidak, kadang-kadang aku tak mampu untuk buat umrah, duit pun tak cukup. Tapi aku berharap dengan ilmu yang aku ada, aku akan diseru masuk syurga melalui pintu ilmu, pintu keilmuan, pintu dia bergelar sebagai seorang ulama. Maka di sini menunjukkan kepada kita betapa luasnya rahmat Allah. Kita telah pun mengenal pasti kelebihan diri kita pada sesuatu perkara, maka ayo lu gunakan dia sebaik mungkin. Ya, ada orang banyak duit, boleh sedekah untuk saudara kita datang daripada Palestin ini. Banyak duit, kontraktor, businessman, banyak duit. Tapi orang tak banyak duit, nak buat macam mana? Dia masih ada peluang untuk masuk syurga juga, iaitu dengan bertasbih, berzikir, berwirid, berdoa. Ya, bagaimana pula seorang yang berjihad, dia juga masuk syurga melalui pintu jihad. Maka inilah luasnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa boleh kita perkecilkan sesiapa pun di kalangan kita yang tidak mampu melakukan seperti orang-orang lain lakukan. Ya, dan luasnya pintu syurga ini disifatkan dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, wallazi nafsu Muhammad biyadi, inna ma bainal misra'aini masaril jannah la kama baina Makkah wa Hajar atau kama baina Makkah wa Busra. Nabi SAW telah pun menjelaskan bahawa luasnya pintu syurga ni, pintu daun pintunya kalau nak diibaratkan seperti jauhnya jaraknya di antara Mekah dan juga Hajar, ataupun Mekah ke Busra.
Hajar ni satu tempat di Yaman, maknanya beribu batu. Tuan-tuan, Mekah ke Yaman itulah luasnya pintu syurga Allah SWT, tiap-tiap satu. Ataupun di antara Mekah dengan Busra yang terletak di negara Syam, di Syria. Ya, bukan macam pintu masjid kita, bukan macam pintu mana-mana tempat dalam dunia yang bila orang ramai berhimpit-himpit masuk, maka bilangan yang dapat masuk pada sesuatu waktu adalah terbatas. Ya, inilah dia syurga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nampaknya pintu-pintu syurga ni memberikan isyarat kepada kita bergantung kepada banyaknya kebaikan yang boleh kita lakukan. Sebab dalam hadis yang lain, riwayat Muslim dalam Kitabul Iman, al-iman bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan fa afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq wa la haya'u syu'batun minal iman. Iman ni terdiri daripada 70 pintu ataupun 60 pintu lebih, 60 cabang lebih. Setinggi-tinggi iman adalah memperjuangkan kalimah la ilaha illallah, dan serendah-rendahnya iaitu membuang sesuatu yang menyusahkan orang di jalan. Ataupun, dan juga satu daripada perkara yang akan menyebabkan seseorang itu melayakkannya masuk syurga melalui satu pintu syurga, iaitu pintu sifat malu. Orang yang memiliki sifat malu ni juga layak dimahkotakan sebagai ahli syurga, seperti dalam hadis ini punya penjelasan. Ya. Jadi keyakinan tentang banyaknya pintu-pintu syurga ini membuka peluang kepada setiap kita untuk memilih jalan yang sesuai dengan kudrat masing-masing. Bagi orang yang hidup sebagai ulama, jadikanlah ilmu dan juga dakwah ni sebagai jalan ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi orang sibuk mencari nafkah keluarganya sehingga tak sempat banyakkan salat sunat, tak sempat juga berzikir, ataupun tak mampu bersedekah, maka jadikanlah jalan mencari rezeki yang halal itu sebagai alternatifnya memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap daripada kita digesa untuk mengambil salah satu daripada amalan baik ini agar kita beroleh laluan tiket untuk masuk syurga Allah di akhirat kelak. Pilihlah mana yang sesuai dengan diri kita. Tuan-tuan, itu sebab dalam hadis, dalam Islam mengajar kita buat satu benda itu buat secara istiqamah. Kenapa? Kerana kita tak mampu buat banyak benda satu masa kemudian tinggal habis semua sekali. Kerana Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, "Khuzu min al-a'mal ma tutiqun, fa inna Allah la yamalu hatta tamalu, wa inna ahabbal a'mali ilallahi ma dama sahibuhu wa inqal." Ya, hendaklah kamu mengerti bahawa ambillah melakukan amalan itu mengikut kemampuan kamu, kerana Allah tidak akan jemu sampai kamu sendiri yang jemu. Sebaik-baik amalan adalah satu yang sedikit tapi dilakukan berkekalan oleh seseorang itu tanpa dia mengabaikannya. Di sini kita tahu kita mampu buat satu benda, kita konsistenlah buat benda tersebut. Sampai seorang perempuan mati, Nabi bertanya, mana fulana binti fulan? Jawapan mereka, dia telah mati, wahai Rasulullah. Allah, kenapa tak beritahu pada aku? Sabda Nabi SAW. Mereka berkata, dia mati waktu malam, wahai Rasulullah. Kami rasa susah nak membangunkan Nabi, nak kejut Nabi, Nabi kepenatan sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjawab, lain kali jangan buat macam tu. Kamu tahu tak, kalau aku bersemayang kepada mana-mana jenazah, wajib ke atasnya untuk masuk syurga. Perempuan ini adalah seorang perempuan berkulit hitam, negro, orang tak pandang tuan-tuan, kotor, selekeh. Walau bagaimanapun kedudukannya di sisi Allah sangat tinggi, kerana dia sangat istiqamah mengutip sampah di masjid, tuan-tuan. Perempuan ini dalam lanjutan hadis menjelaskan kenapa begitu istimewa duduknya di sisi Nabi, walaupun kulitnya hitam, walaupun dia tidak terpandang, pakaiannya selekeh, hanyalah kerana dia sangat istiqamah mengutip sampah di masjid, membersihkan Masjid Nabawi. Maka Nabi SAW telah menyeru para sahabat untuk pergi ke kuburnya lalu mensalatkannya di kubur jenazah gaib. Maka Nabi SAW telah bersabda lain kali, kalau ada orang mati di kalangan sahabat, beritahu ke aku. Salat aku ke atas mereka melayakkan mereka, menjadi syafaat kepada mereka untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok. Ya, maka janganlah kita beranggapan nak masuk syurga ni kena ada duit banyak, boleh derma beribu-ribu, berjuta-juta buat masjid, buat surau. Belum tentu, tuan-tuan. Kerana kita belajar dalam hadis bahawa tak semua orang yang buat baik ini pada zahirnya akan masuk syurga, kerana dia diserang penyakit riak dalam apa yang dilakukan. Si pemberi nafkah yang banyak ini masuk neraka akhirnya, kerana dia menafkahkan dengan tujuan supaya orang panggil dia si kaya yang dermawan, bukan kerana Allah lagi. Orang yang baca Quran itu bacanya sangat enak, penyampaian tafsirnya masuk ke dalam hati orang, tetapi belum tentu diterima Allah, kerana dia menyampaikannya supaya dipanggil orang ilmuwan. Dan yang ketiga adalah seorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jihadnya hebat, mati dia, orang sangkakan dia mati syahid, duduk dalam syurga Allah SWT. Tidak, belum tentu.
kerana rupa-rupanya dia berjihad supaya dipanggil pahlawan yang gagah berani, bukan untuk meraih simpati dan juga mencari ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, pintu syurga ni ada banyak. Tuan-tuan tahu tak, ada di kalangan manusia ni yang namanya termasuk tertulis di semua pintu-pintu syurga itu. Antaranya ialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kerana pada satu subuh Nabi bertanya pada para sahabat, siapa pada hari ini telah pun melawat orang sakit? Subuh tuan-tuan, subuh pukul 5.40. Kita bangun kadang-kadang tepat pukul 5, 5.30, 10 minit siap datang surau sembahyang. Tak, Abu Bakar bangun lebih awal lagi. Nabi tanya, dia pergi ziarah orang sakit. Abu Bakar angkat tangan, seorang daripada ramai-ramai sahabat. Nabi tanya lagi SAW, ada yang telah bersedekah hari ini? Abu Bakar angkat tangan lagi kali kedua. Nabi tanya lagi yang ketiga, siapa hari ini berpuasa? Abu Bakar lagi angkat tangan. Maka Nabi SAW telah bersabda, tiadalah berhimpun sifat-sifat yang mulia ini pada seseorang, melainkan dia pasti masuk syurga. Melainkan tiap-tiap pintu syurga itu manggil namanya. Inilah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan juga kebanyakan para sahabat, melayakkan mereka mendapat kemuliaan itu tuan-tuan. Yang terakhir sekali, pintu syurga ni akan dibuka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu, sebelum dibuka kepada orang-orang yang lain. Ini sebagai satu penghormatan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitu dalam hadis Muslim daripada Anas bin Malik, Nabi telah menceritakan, ati babal jannah yaumal qiyamati fa astaftih fa yaqulu al-khazin man anta fa aqulu Muhammadun fa yaqul bika umirtu la aftahu li ahadin qablak. Nabi SAW sampai ke syurga, lalu Nabi telah minta supaya pintu itu dibukakan. Bertanyalah penjaga pintu tersebut kepada Nabi SAW, siapakah ini? Jawapan Nabi, akulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata penjaga pintu syurga, ya, hanya dengan kau saja pintu ini dibukakan untuk pertama kali. Tiada siapa yang akan masukinya sebelum kau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, malam ni kita belajar satu berita yang menggembirakan kita, memberi semangat pada kita. Ya, ingatlah setiap peluang yang keluar pada malam ini, malam-malam seperti ini, kerana kita bersabar untuk semayang. Ya, sebenarnya kita memberikan kepada kita peluang untuk masuk syurga Allah SWT. Janganlah kita beranggapan, aku buat benda ni dapat apa ya. Ajar anak-anak kita yang masih kecil macam ni tuan-tuan, untuk hadir sama-sama, bukan selalu pun. Amat menyedihkan pemandangan di negara kita ni tuan-tuan sebenarnya. Kalau tuan-tuan berada di negara Arab macam Iraq yang sedang dilanda peperangan pun pada hari ini tuan-tuan, Syria, Jordan, tempat saya belajar dulu, Saudi, lebih-lebih lagi Mesir, orang menuju ke malam terakhir ni makin penuh masjid tuan-tuan. Kita makin maju saf ke depan. Betul tak? Rasa berat sangat. 1 jam tu rasa macam rimas sangat. Tapi kalau duduk depan TV, tengok movie lama-lama 2-3 jam boleh tahan tuan-tuan kan. Allah tuan-tuan, ni penyakit tuan-tuan. Bila nak berubah ya orang kita ni? Rasa macam beban sangat dengan yang membaca panjang-panjang. Apa dia nak buat kat rumah? Wallahu a'lam. Kita pun tak tahu tuan-tuan ni, mulia kat Allah sekalian. Ya, para ulama salafus salih menuju ke hari-hari terakhir ni menangis tuan-tuan, kerana tahu bulan yang mulia yang penuh dengan janji-janji Allah ni akan berlalu pergi. Tapi kalangan umat Islam di negara kita sekhususnya gembira melihat langsi bila nak ditukar, baju baru bila nak dipakai, ni biskut-biskut ni bila nak dinikmati. Beza sangat kita dengan orang yang faham tentang hadis Nabi dan juga kemuliaan Ramadan tuan-tuan. Bahkan para ulama berkata, kalaulah hari-hari macam ni kita dengar lagu-lagu raya, seolah-olah macam kita menghalau Ramadan pergi daripada kita tuan-tuan. Dengar lagu raya, tak sabar-sabar nak raya, seolah Ramadan tu tidak dinilai langsung di hati kita. Macam mana dah pergi iman kita tuan-tuan ya? Sedih tengok. Ya, orang-orang Islam yang amat mengerti kedudukan Ramadan ni, mereka menangis. Mereka akan mandi di antara maghrib dan isyak pakai pakaian yang paling elok. Ya, Sabit al-Bunani bila dekat akhir ni pakai baju yang paling mahal. Bukan pakai untuk baju raya tuan-tuan, pakai yang paling mahal, kerana menghargai hari-hari terakhir ni, takut terlepas Lailatul Qadar. Ya, jadi kita ubahlah prinsip ataupun ubahlah pegangan hidup kebanyakan orang keliling kita ni tuan-tuan. Beritahu mereka datang ke masjid, datang ke surau. Ni hari-hari limpahan rahmat anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang berat sangat, apa yang susah sangat, dia masalah kita ni tak mengenang dan tak menghargai nikmat dan juga rahmat Allah ni dua perkara tuan. Yang pertama, hati terlalu berserabut dengan dosa tuan. Hati itu terlalu kotor, maka menyebabkan rasa nak ibadah pada Allah tu rasa lekit sangat, malas sangat, rasa menyampah sangat, meluat sangat dengan imam baca panjang-panjang. Itu tanda hati kotor tuan-tuan. Hati itu berpenyakit namanya.
dia tak bertaubat sepenuhnya daripada dosa-dosa sebelum dimasuk ke Ramadan. Yang kedua tuan-tuan, kita terhalang daripada buat baik dan amal saleh ni kerana kita lalai tuan-tuan. Kita diserang penyakit namanya ghaflah. Ulaika humul ghafilun. Ghaflah ni apa tuan-tuan? Ghaflah ni lalai. Lalai dengan benda-benda tak ada faedah. Lalai untuk, kalau handphone kita mesti update kan. Kalau kereta mesti up to date. Kalau pakaian, handbag, baju, tudung mesti sama dengan baju umpamanya orang perempuan lah ni. Kan? Ya, hari ni pula orang lelaki pun dah ikut macam orang perempuan juga. Dia ada baju Melayu fashion tau. Kedingnya nampak dia pakai. Macam apa? Macam sarung pedang dia pakai. Dah jadi trend pada ni. Kalau tak ikut tu salah besar tu. Hari ni masuk surat khabar orang jadi bankrupt, jadi pokai kerana nak bergaya sangat pada hari raya. Tuan-tuan, apa kena masyarakat kita ni tuan-tuan ni? Lalai pada benda-benda yang tak sepatutnya tuan-tuan. Tegur anak kita tuan-tuan, tegur pada putera kita, puteri kita, orang keliling kita. Benda-benda melalaikan ni tak payahlah kita nak ambil berat sangat. Ya, kita ni bukan macam orang lain, kita orang Islam, kita ada tanggungjawab dengan Allah SWT. Itu sebab para ulama mengatakan bahawa bila kita ni terlalu banyak buat benda yang hukumnya harus pun akan menyebabkan hati mati tuan-tuan. Benda tu harus tapi kita berlebihan pun boleh menyebabkan hati kita lalai, serang penyakit ghaflah. Memanglah engkau kaya, engkau nak tukar handphone macam-macam kau tukarlah, tak ada siapa nak halang kau. Tapi tuan-tuan, itu namanya ikut nafsu tuan-tuan. Bila kita ikut nafsu, nafsu akan jadi Tuhan dalam diri kita. Kan itu Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu bila melihat puteranya Abdullah pergi beli daging di pasar, balik tanya, apa yang kau beli tu anakku? Jawapan anaknya, ini adalah daging wahai anda. Sayyidina Umar tanya dia soalan memang killer punya soalan. Wahai anakku, apakah setiap kali engkau menginginkan daging engkau pergi beli kat kedai? Tuan-tuan, soalan ni hanya orang yang faham hubungan dengan Allah saja akan mengerti apakah dimaksudkan di sebalik soalan ini. Setiap kali engkau nak engkau beli ke? Kalau setiap kali engkau nak engkau beli, maknanya engkau syaitan tau. So benda engkau nak engkau penuhi hajat nafsu kau. Kau kena cakap sekali pada nafsu kau, aku tak boleh ikut kau Kau nak tidur Kau tidur. Aku nak kejar Lailatul Qadar tau. Engkau apa penting dalam hidup aku? Cakap cabar nafsu kita tuan-tuan. Cabar dia. Aku nak makan enak-enak, boleh aku ni makan. Tapi kalau aku makan ni aku minta sembahyang tarawih, terhangguk-hangguk aku, sujud tak bangun-bangun. Tuan-tuan, cakap nafsu tuan-tuan. Nafsu ni macam anjing, dia sebut dalam syair. Bila kita lepaskan dia, dia akan tarik kita macam orang bawa anjing kan. Tengok petang-petang orang bukan Islam bawa anjing. Mula-mula dia pegang anjing tu, lama anjing tarik dia, dia terpaksa ikut anjing itu. Itulah nafsu. Bila tidak dikontrol, dia akan bermaharajalela. Badan menjadi malas nak ibadah, penat, letih, rasa macam tak semangat. Sedangkan janji Allah SWT ni telah pun tertulis, telah pun dibaca, telah pun disampaikan sentiasa. Tetapi kita tetap merasakan tidak yakin dengan janji Allah itu tuan-tuan. Kata Imam Ghazali, ya, tengok Imam Ghazali berkata, buat satu perumpamaan yang menarik. Kalau seorang raja jemput tuan-tuan datang ke istana, ya, untuk menerima pingat ke terima apa ke, tuan-tuan pergi ke istana. Agak-agak tuan-tuan kalau dibagi tuan-tuan, dibagi hadiah sebuah basikal buruk ke tuan-tuan? Seorang raja dibagi tuan-tuan satu basikal buruk ke? Tak tuan-tuan. Disayang kat tuan-tuan, mungkin dia bagi tuan-tuan sebuah Mercedes, sebuah BMW, ya, sebuah kereta mewah. Apa yang tuan-tuan nak dia boleh bagi? Tanah berapa ratus hektar nak. Raja sesuai dengan kedudukannya. Ini raja dunia tuan-tuan. Kalau raja akhirat macam mana? Yang kita baca dalam Quran tak berhenti-henti, Malik Yaumiddin, Malik Yaumiddin. Kita beriman tak dengan kata-kata itu? Yang memiliki segala-galanya. Tapi hati kita masih lagi was-was, masih lagi malas, masih rasa beban, masih rasa alah, letih lah. Ya tuan-tuan, dua perkara tadi kita selesaikan, insya-Allah Ramadan kita pada hari-hari terakhir ini akan meningkat berkualitinya tuan-tuan. Taubat pada Allah dan hindari penyakit ghaflah, lalai, buat benda sia-sia, tinggalkan. Ya, memanglah kita berada di persimpangan yang susah. Isteri kita pujuk, bang, mari bang, langsir dah buruk sangat ni bang. Kita pun tanya dia, kenapalah bulan Rajab, Syaban tu tak pergi beli ya? Orang nak tunggu Lailatul Qadar, kita pergi Lailatul Qamdar pula. Kan, ada setengah tempat lagi pelik tuan-tuan. Saya pergi ceramah, anak-anak bukan main bising lagi. Maka imam masjid dan juga AJK ni ambil lah inisiatif, tanya kat budak-budak ni, nak, kamu duduk mana nak? Oh, duduk kat flat sekian-sekian. Ayah kamu ada tak kat sini? Ustaz nak kenal dengan ayah kamu lah, ni imam bertanya. Tak, ayah tak ada kat sini. Ayah di mana nak? Tadi ayah dengan mak tadi, dia nak pergi ke Maidin, dia drop kami kat sini. Ayah dengan mak pergi ke Maidin, berqiyamul lail di sana.
tinggalkan anak kat masjid, ada orang lain nak kena jaga. Tuan-tuan, macam mana lah orang kita tuan-tuan ni? Macam mana nak maju bangsa kita tuan-tuan? Dia punya fikiran tu salah tau. Dia penting betulkan diri dia sendiri. Dia sangat pentingkan diri sendiri. Dia tak fikir orang lain nak datang buat bising di masjid. Memanglah satu sudut kita anggap baik lah, bagus datang ke masjid. Tapi anak-anak ni tuan-tuan buat bising kat masjid sehingga mengganggu orang lain. Macam mana pula hukumnya kat situ? Moga-moga Allah selamatkan kita dari penyakit lalai ini tuan-tuan. Allah pelihara kita. Allah jadikan Ramadan yang terakhir, hari-hari berbaki ni, kesungguhan kita meningkat untuk beribadah kepada Allah. Ya, ada orang yang saleh tuan-tuan, ambil cuti tuan-tuan, hari-hari terakhir ni ambil cuti bukan tujuan nak pergi shopping tau. Ambil cuti kerana nak memanfaatkan malamnya supaya dapat qiyam, siangnya dapat berehat, dapat menghatamkan Quran pada hari-hari yang bersisa ini yang belum sempurna lagi. Ya, mereka ni telah pun dipilih oleh Allah untuk mempunyai jalinan hubungan yang sangat rapat dengannya, tetapi orang-orang lain masih lagi lalai, masih lagi tak merasakan keutamaan Ramadan. Alangkah ruginya mereka. Wallahu alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuan, kalau tuan-tuan sudi, di luar sana ada buat jualan buku. Yang pertama sekali ada Quran, namanya Quran Wakaf Tidak Berterjemahan. Quran ini adalah Quran yang telah pun diformulasikan oleh Tan Sri Datuk Hassan Azhari sebagai satu solusi kepada umat Islam yang bacaan Quran mereka ni tak tepat kerana berhenti tempat yang salah. Kita dengar Tuan Imam kita baca tadi, masya-Allah, bacaannya tepat-tepat, berhenti cantik tempat-tempatnya tuan-tuan. Kerana dia orang Arab, dia faham mana nak berhenti. Tapi kita orang Melayu, kita sering terjerumus dalam kesilapan, berhenti bacaan dan maknanya berubah. Macamlah orang belajar bahasa Melayu lalu baca ayat yang tertulis ni secara salah. Ayat ni berbunyi, anak saya suka minum air mata. Stop. Kucing yang dibeli dari kedai Pak Mamat. Macam ayat ni. Yang sebenarnya dia kena baca, anak saya suka minum air mata kucing. Betul tak? Kalau dia berhenti kat mata, lepas tu kucing, a new sentence, maka maknanya berubah. Kan? Anak saya suka minum air mata, dia stop. Kucing yang dibeli daripada kedai Pak Mamat. Salah kan? Sepatutnya dia kena baca, anak saya suka minum air mata kucing. Nafas dia pendek kan? Ambil balik. Air mata kucing yang dibeli dari kedai Pak Mamat. Betul kan? Itu sebab satu kisah benar tuan-tuan, di Mesir, seorang ulama menceritakan imam di karya tersebut meninggal dunia selepas 20 tahun dia jadi imam. Tiba-tiba datang imam yang baru mengendalikan salat berjemaah. Ternyata subuh Jumaat pertama yang dia mengetuai sembahyang tersebut, jemaah yang ada belakangnya beramai-ramai menangis. Padahal bacaan surah itu telah biasa dilakukan oleh imam yang terdahulu. Kenapa? Kerana imam yang baru ini dia tahu di mana nak berhenti, di mana nak start bacaan balik pada satu surah, pada satu ayat. Lalu makmum yang di belakang, orang Arab, mereka rasa hairan, kenapa sebelum ni imam ni baca surah Sajadah kami tak menangis ya? Tapi hari ini dibaca, dia baru saja hari pertama dibaca kami menangis. Baru mereka sedar rupa-rupanya imam yang baru ni dia mengerti di mana nak berhenti, mana nak ambil bacaan, jadi maknanya sempurna. Barulah mereka perasan ini maksud yang dibaca 20 tahun. Apatah lagi tuan-tuan, kita orang Melayu lagilah kita tak kerti bahasa Arab. Maka hendaklah kita memahami wakaf ibtidak ni menentukan makna seseorang itu dilaknat bila dibaca Quran secara salah. Maka Tan Sri Datuk Hassan Azhari selaku pakar Quran tajwid, beliau mengatakan orang Melayu punya penguasaan tajwid yang baik, makhraj yang baik, sifat yang baik, tarannumnya baik, tapi orang Melayu ni tak faham bahasa Arab. Maka dia tak tahu mana nak berhenti, mana nak mulakan bacaan. Maka dicadangkan pada 3 warna, merah, biru dan hijau. Berarti kalau kita tengok warna biru, kita berhenti, tak payah ulang lagi yang biru kerana ayat itu dah sempurna. Tapi kalau yang merah, kena ulang balik frasa yang merah in order to make the sentence complete. Ya, inilah dia Quran yang telah pun dibuat kajian lebih 60 tahun yang lalu dan akhirnya sekarang berani beliau cetak. Mudah-mudahan dengan bacanya, bacaan kita lebih berkualiti, lebih tepat daripada sebelum-sebelum ini. Quran ini pula disediakan bersama terjemahan di sebelah kanan kirinya pada ayat dan turut diwarnakan seperti dalam Quran kerana tanda-tanda wakaf tajwid, wakaf dan juga ibtidak yang sedia ada dalam Quran berupa jim, ha, sad, lam, ya itu tidak mencukupi. Maka datanglah cadangan warna yang telah direkomendkan dalam Quran ini. Tuan-tuan, ini adalah satu Quran kecil yang selalu di-highlightkan di TV3, namanya Quran Fauzan. Kalau tuan-tuan tengok MHI pagi-pagi sepanjang bulan puasa ada Quran ini ditayangkan. Ini Quran pula dibuat dari sekumpulan pensyarah UAE untuk anak-anak kita. Anak-anak kita hadiahkan Quran ni tuan-tuan kerana dalamnya penuh dengan doa.
Kerana Quran ini merupakan doa, tapi tak semua doa kita boleh amalkan. Ada doa yang berupa kehancuran, iaitu doa Musa AS untuk Fir'aun agar dihancurkan. Doa tu kita tak boleh baca, tuan-tuan. Saya dengar di satu surah imam baca. Ya, tak semua Rabbana dalam Quran kita boleh ambil. Ada Rabbana yang berupa ancaman dan juga seksa, tak boleh ambil. Jadi di sini juhud, effort yang telah dibuat oleh Pensyarah UAE ni untuk mengumpulkan ayat-ayat doa dalam Quran ni, saya terjemahannya, asbabun nuzulnya, hadis-hadisnya dan juga perkara-perkara berkaitan bahasanya ada dalam Quran Fauzan. Sangat sesuai untuk anak-anak kita hadiahkan di mana mereka pergi MRSM, sekolah menengah, college, sebagainya, supaya Quran ini menyuluh hidup mereka. Ini tuan-tuan adalah buku saya yang bertajuk Tafsir Surah Al-Mulk, yang selama ni saya sampaikan di IKIM. Dalamnya bukan setakat tafsir, tapi ada travelog, ada juga bicara tentang sains, macam cerita tentang burung Allah bawa dalam surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk ini digalakkan kita baca setiap hari sebelum tidur, waktu malam. Dalam hadis menjelaskan ia penyelamat daripada siksa kubur. Ya, jadi menceritakan burung. Kenapa Allah bawa burung? Kerana burung ni satu binatang yang sangat unik yang Allah jadikan. Kasih sayang Allah menyebabkan dia tidak jatuh ke bumi. Dan Allah suruh kita melihat pada burung. Masyarakat barat mengkaji burung, maka lahirlah kereta api laju yang mereka kaji daripada struktur burung, namanya Kingfisher, burung raja udang. Masyarakat maju mereka mengkaji apa yang ada dalam Quran. Tapi kita orang Islam baca, kita tak perasan nak kaji, tak sempat nak kaji, tuan-tuan. Ini di awal ada satu DVD yang saya sampaikan tentang tafsir surah Al-Mulk, seperti yang tuan-tuan pernah dengar di IKIM beberapa tahun sebelum ini. Ini namanya tafsir surah Al-Mulk. Tuan-tuan, pada malam ni juga ada satu buku yang bertajuk Batal Tak Puasa Saya. Ini satu buku kajian fiqah berasaskan sains oleh Dr. Hamidah binti Mat. Kalau cerita tentang bagaimana ambil inhaler, apakah hukum kita ambil injection insulin bagi orang sakit kencing manis, bicaranya lebih kepada sains. Dengan itu tuan-tuan akan lihat fiqah tapi disalut dengan kajian-kajian sains. Ya, apakah yang maksudkan jauf dalam erti kata orang berpuasa yang batalkan puasa bila masuk ke dalam jauf? Apa jauf itu? Ya, ini adalah kajian fiqh dan berintikan kepada sains. Yang terakhir saya, tuan-tuan, ada satu buku besar. Buku ni namanya Encyclopedia Ramadan. Ditulis oleh Ustaz Muhammad Nur, yang mana dalamnya mengemukakan fakta dan juga fatwa tentang Ramadan. InsyaAllah buku ni kalau kita simpan 10-20 tahun akan datang masih baik lagi, masih valid lagi, tak expire lagi. Kerana kajian dalamnya sangat menarik. Bila bicarakan satu hukum, didatangkan gambar ulama-ulama yang terlibat. Maka saya sendiri pun, tuan-tuan, melihat ramai ulama yang saya tak dapat melihat wajah mereka, tapi telah ada gambar mereka di sini. Ya, ini satu kajian menarik. Dan Ustaz Muhammad Nur ni sahabat saya, sedang buat PhD di UIA. Beliau buat buku ni dengan tujuan untuk support belajar beliau. Maka tuan-tuan beli buku ni, mudah-mudahan tuan-tuan menyokong kerja seorang alim yang sedang menuntut ilmu, yang tidak minta duit daripada tuan-tuan, tapi dia minta sokongan dalam bentuk membeli produk yang telah beliau hasilkan. Moga-moga kita termasuk di kalangan orang yang menunaikan hajat orang Islam yang lain. Mudah-mudahan kita juga termasuk sebagai seorang satu pintu syurga yang diperuntukkan Allah untuk orang yang layak memasukinya. Ya, yang ada di atas meja ni adalah wakaf kami untuk Masjid An-Nur. Kalau tuan-tuan minat, tuan-tuan boleh dapatkan kat luar buku-buku tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.